Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah jua yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke syurga, amalan buruk menempa neraka. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ilmu pelita menerangi kegelapan, darilah ilmu datangnya amalan. Dari amalan lahirlah kasih sayang, saling membantu dan bekerja sama. Rezeki yang ada dihulurkanlah, demi terjalin hidup harmoni bahagia. Rezeki yang ada dihulurkanlah, demi terjalin hidup harmoni bahagia. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan yang terutama, Tun Datuk Seri Utama Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas, Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Yang berhormat Tuan Haji Abdul Malik bin Abdul Kasim, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Wakil Yang berhormat Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Yang berhormat Tuan Haji Makhtar bin Syafi'i, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Sungai Bakap, Yang berusaha Tuan Haji Yusof Wazir, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Sahibul Fadilah Tuan Haji Suleh Wan Kurdi bin Haji Jalaluddin, Wakil Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Yang berusaha Encik Hassan bin Mat Daud, Pegawai Daerah Barat Daya, Yang berusaha Tuan Haji Sazali bin Husin, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Yang berusaha Encik Haris bin Mat Jan, Pengusi Tangsa Karyah Masjid Raudhah Pulau Betung dan ahli-ahli jawatankuasa. Yang berbahagia Tan Sri Khalid Ahmad bin Sulaiman, Ketua-Ketua Jabatan, Tuan-Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin serta hidayahnya kita dapat berada di majlis perasmian Masjid Raudhah Pulau Betung, Balik Pulau pada hari yang mulia ini, iaitu hari Jumaat 8 Ogos 2008 bersamaan 6 Syaban 1429 Hijrah. Majlis pada tengah hari yang mulia ini dengan hormat dan penuh ta'zim mengalu-alukan kehadiran Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri. Majlis juga dengan hormatnya mengalu-alukan kehadiran Yang Hormat Wakil kepada Timbalan Ketua Menteri, ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia Tan Sri, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, acara majlis pada tengah hari yang mulia ini dimulai dengan ucapan alu-aluan. Sekarang majlis dengan segala hormat dan sukacitanya menjemput Yang berusaha Encik Haris bin Mat Jan, Pengusi Tangsa Karyah Masjid Raudhah Pulau Betung, Balik Pulau, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas, Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Yang berhormat Tuan Abdul Malik bin Abdul Kasim, Wakil Yang berhormat Tuan Muhammad Fairuz bin Khairuddin, Yang berhormat Tuan Haji Makhtar bin Syafi'i, Yang berusaha Tuan Haji Yusof bin Wazir Timbalan SUK, Tuan Haji Soleh Wan Kurdi bin Haji Jalaluddin, Wakil Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Yang berbahagia Encik Hassan bin Daud, Pegawai Daerah Barat Daya, Tuan Haji Sazali bin Husin, Pengarah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, pengusi-pengusi jawatankuasa karya, wakil-wakil yang dapat hadir pada hari ini, tuan-tuan imam yang berbahagia, datuk-datuk, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Pertama sekali, marilah kita mengucap setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul di hari Jumaat yang mulia ini bagi kita menghadiri majlis perasmian Masjid Raudhah Pulau Betung
yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang sebentar lagi. Sehubungan itu, saya mengambil kesempatan ini untuk mengeluhkan kehadiran Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, dan seterusnya mengucapkan setinggi penghargaan. Terima kasih kerana sudi hadir serta merasmikan masjid kami, Masjid Raudhah Pulau Betung, yang kami sangat sayangi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia, datuk-datuk, ketua-ketua jabatan atau wakil, tuan-tuan serta para jemaah yang sudi hadir bagi sama-sama kita meraihkan majlis perasmian masjid ini. Sesungguhnya kehadiran tuan-tuan memberikan semangat yang amat bermakna bagi kami selaku jawatankuasa karya, pegawai-pegawai masjid serta anak karya masjid ini. Tuan-tuan sidang hadirin sekalian, pada majlis ini sukacita saya maklumkan bahawa sejarah Masjid Raudhah ini bermula dengan tapak tanah wakaf yang diamanahkan kepada Haji Muhammad yang lebih dikenali sebagai Haji Muhammad Gopoh pada tahun 1930. Untuk maklumat semua, asal bangunan masjid ini dibina dengan gotong royong anak-anak karya. Tiang dan kasa-kasa jantannya diperbuat daripada kayu bukit dan bumbungnya diperbuat daripada tin biasa sahaja, hasil kutipan derma dari anak karya sendiri pada tahun tersebut. Selepas itu pada tahun 1957, masjid ini telah dibina semula oleh kerajaan dan dirasmikan oleh Allahyarham Tun Gapa Baba yang merupakan Menteri Pembangunan Luar Bandar ketika itu. Lebih kurang pada tahun 1988 hingga 1989, masjid ini mendapat bantuan daripada kerajaan untuk membina balai lentang dan diperbesarkan ruang sembahyang pada sebelah kiri dan kanan masjid ini. Kemudian tanah ini dibeli lagi sebagai tambahan yang luasnya 1/4 ekar dengan harga RM2,000 ketika Allahyarham Datuk Haji Bashir bin Haji Talib yang ketika itu merupakan Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang pada tahun 1972. Pada tahun 2004, masjid ini sekali lagi diruntuhkan bagi pembinaan semula oleh kerajaan. Bersyukur alhamdulillah masjid ini telah siap sepenuhnya dan diguna semula pada bulan Ogos 2005 dengan kos perbelanjaan sebanyak 1.3 juta. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jabatan dan mana-mana pihak yang telah menjayakan pembinaan masjid ini sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Tuan-tuan hadirin sekalian, di dalam majlis ini saya juga ingin memberikan setinggi penghargaan kepada imam-imam yang telah banyak berjasa kepada masjid ini. Mereka ialah Allahyarham Tuan Haji Muhammad, iaitu imam pertama masjid ini. Beliau kemudiannya digantikan dengan Haji Said dan Haji Osman. Setelah itu Imam Osman bin Muhammad dan Imam Abu Hassan. Tugas imam diteruskan oleh Lebai Saud dan Haji Umar bin Lebaidin serta Haji Aziz bin Haji Daim. Tanggungjawab imam ini kemudiannya dipikul oleh Haji Abdul Karim bin Umar dan Haji Umar bin Abdul Aziz. Selepas itu amanah ini diambil oleh Ustaz Umar bin Muhammad, Haji Abu Bakar bin Muhammad Noor dan Imam Abdul Razak bin Yusuf hinggalah ke hari ini. Bersama-samalah kita berdoa dan berharap agar dengan terbinanya masjid baru ini sekaligus akan melahirkan insan yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua Tun yang telah sudi hadir untuk merasmikan masjid dan kepada semua yang turut hadir pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Haris bin Mat Jan, pengusi Tangsa Karya Masjid Raudhah Pulau Betung, balik pulau yang telah sudi menyampaikan ucapan alu-aluan. Hadirin yang dihormati sekalian, atau acara majlis pada tengah hari yang mulia ini diteruskan lagi
Sekarang marilah sama-sama kita berperhatian dan mendengar ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Malik bin Abdul Kasim, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang, wakil kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil azizil azim. Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Yang Berhormat Tuan Haji Makhtar bin Syafi'i Adun Sungai Bakap, Sahibul Sabah Tuan Haji Saleh Wan Kurdi, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Tuan Haji Yusof Wazir, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Encik Hassan bin Mat Daud, Pegawai Daerah Barat Daya, Tuan Haji Sazali Hussein, Pengarah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, Encik Haris bin Mat Jan, Pengurusi Karyah dan Ahli Jawatankuasa Karyah Masjid Ar-Raudhah Pulau Betung, Tuan Imam, petugas-petugas masjid, tuan-tuan, para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali marilah kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah kurnia-Nya kita dapat berkumpul di hari Jumaat yang mulia ini bagi merasmikan Masjid Raudhah Pulau Betung Barat Daya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadiran Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kerana sudi hadir dan seterusnya menyempurnakan perasmian Masjid Raudhah Pulau Betung pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia, datuk-datuk, tuan-tuan, Tan Sri dan para hadirin sekalian kerana sudi hadir untuk sama-sama meraihkan majlis perasmian Masjid Raudhah Pulau Betung ini. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, Masjid Raudhah ini telah bina semula di atas tapak asalnya yang telah diwakafkan. Kos pembinaan masjid ini adalah sebanyak RM1,312,200 yang disumbangkan oleh Kerajaan Pusat melalui peruntukan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya juga ingin memaklumkan bahawa anak khariah masjid telah menyumbang sebanyak RM30,000 untuk melengkapkan dan mengindahkan masjid ini, seperti menyediakan lukisan kad di dalam masjid. Masjid ini mula dibina 21 Jun 2004 dan siap sepenuhnya 19 Jun 2005 dan boleh memuatkan seramai 600 jemaah dalam satu-satu masa. Pembinaan dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Negeri Pulau Pinang melalui kontraktor yang telah dilantik. Saya bagi pihak kerajaan negeri ingin mengucapkan penghargaan terima kasih pada Kerajaan Pusat, Jabatan Kerja Raya dan lain-lain jabatan yang terlibat serta kontraktor-kontraktor yang telah menjayakan pembinaan masjid ini dengan sempurnanya. Alhamdulillah. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih dan tahniah khusus kepada anak-anak karya masjid ini kerana sanggup berkorban untuk sama-sama menyumbang peruntukan membina masjid ini. Semoga diredai Allah. Sidang hadirin sekalian, masjid merupakan lambang syiar dan kedaulatan Islam. Masjid merupakan pusat yang menghubungkan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah menjadikan fungsi dan peranan masjid sebagai mewujudkan perpaduan yang kukuh di kalangan umat Islam di Madinah dengan meletakkan dasar ketakwaan dalam kehidupan mereka. Fungsi institusi masjid hakikatnya bukan sekadar tempat beribadah, malah
Masjid sepatutnya dijadikan pusat menyatukan masyarakat, terutama bagi sesebuah penempatan dan penduduk yang berbeza dari sudut latar belakang, pendapatan, budaya, taraf ekonomi serta pengaruh politik. Dan perbezaan tersebut tidak sepatutnya menjadi punca perpecahan perpaduan umat Islam, khususnya bagi karya sesebuah masjid. Apabila kita menyingkap sejarah perkembangan kegemilangan umat Islam, khususnya di zaman baginda Rasulullah SAW, masjid merupakan pusat ibadat, muamalat, penyebaran Islam dan keilmuan, pemerintahan serta pentadbiran. Pendeknya, masjid menjadi nadi kepada umat Islam ketika itu. Signifikannya masjid pada umat Islam dapat dilihat dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj Rasulullah SAW, seperti yang disebut dalam surah Al-Isra' ayat 1 yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjid Al-Ahram ke Masjid Al-Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Ini menunjukkan masjid tempat bermulanya dan berakhirnya Isra' dan Mi'raj tersebut. Melalui peristiwa ini juga perintah mengerjakan solat diturunkan. Ia mempunyai hubungan yang rapat di antara ibadat solat dan institusi masjid itu sendiri. Tuan-tuan, para hadirin yang dihormati sekalian, sebagaimana kita sedia maklum, masjid adalah tempat ibadat dan tempat mengikat rasa kasih sayang antara sesama umat, bukan sebagai tempat untuk menanam perasaan kebencian, hasad dengki, hasutan dan mencaci cela dan sebagainya. Sesungguhnya masjid adalah tempat untuk menyucikan hati dari perasaan dan sifat-sifat kotor serta tercela demi menjamin kebahagiaan umat dan akhirat. Demi menjamin kebahagiaan umat di dunia dan akhirat. Justru itu, marilah kita kembali kesedaran ini dalam diri masing-masing, keluarga, jiran, masyarakat Islam seluruhnya untuk mengembalikan fungsi masjid dan berusaha untuk mengimarahkannya. Ini selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18 yang bermaksud bahawa orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa selain daripada Allah. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih terutama sekali kepada TYT Tun yang sudi hadir untuk merasmikan masjid ini dan kepada semua yang terlibat dalam pembinaan masjid ini dan majlis perasmian masjid ini yang diadakan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacita mengiyakan Masjid Rawah Pulau Tung Pulau dibuka dengan resminya pada 8 Agustus 2008 hari Jumat bersamaan dengan 6 Sya'ban 1429 Hijriah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد
طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها والنور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها والنور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Harapan kami Allahumma agar masjid yang dibina ini dapat memacu kemajuan dan pembangunan umat Islam di Qaryah ini. Ya Allah, ya Mujib. Ya Allah, kami memohon jua agar masjid ini akan dijadikan sebagai pusat pembangunan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi dan aktiviti kemasyarakatan yang akan menjana pembangunan umat Islam di Qaryah ini dan keseluruhan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. والنور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها والنور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا محمد الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara sekalian. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan berusaha bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan kemenangan di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yakni orang-orang yang bertakwa yang akan beroleh petunjuk daripada Tuhan mereka dan akan beroleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid merupakan rumah Allah di muka bumi ini untuk didirikan salat berjamaah dan beramal ibadah di dalamnya. Allah menjanjikan ganjaran yang lumayan bagi mereka yang mengunjunginya untuk melakukan berbagai-bagai ibadah. Tidak akan sia-sialah mereka yang mengunjung yang menggantungkan hatinya dengan masjid, yaitu sentiasa mengerjakan salat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Di samping ibadah-ibadah lain, tegasnya ia tetap akan mengingati dan mengunjungi masjid apabila hendak melakukan ibadah. Junjungan besar kita telah menggolongkan orang-orang yang selalu mengunjungi masjid di dalam salah satu daripada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Arash pada hari yang tiada naungan padanya, melainkan naungan Arash, yaitu pada hari mahsyar yang merupakan perhimpunan di hari kiamat. Kita digalakkan membina rumah Allah Subhanahu wa taala seperti yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah mithluh." Rawahu Ahmad. Artinya, sesiapa yang membina sebuah masjid, Allah akan membina baginya sebuah mahligai di dalam syurga seumpamanya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fungsi masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah luas. Masjid bukan sahaja menjadi tempat untuk beribadah dan beriktikaf semata-mata, malahan ia juga sebagai pusat untuk pentadbiran bagi kepentingan seluruh umat Islam. Apabila suatu keputusan telah diputuskan di dalam rumah Allah, sudah tentu ia akan menghasilkan natijah yang baik kerana terbit daripada tempat yang diberkati. Segala masalah dan perselisihan yang berlaku di kalangan umat Islam disarankan agar diselesaikan di masjid. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang menjadikan masjid sebagai markaz atau pusat untuk berdakwah dan berjihad. Mereka ini diketuai oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dan digelar sebagai Ahlus Suffah yang mengambil satu bahagian daripada masjid Nabi sebagai pusat operasi dakwah mereka. Perbuatan mereka telah mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala seperti ditegaskan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Al-Baqarah ayat 273, yang bermaksud pemberian sedekah ialah bagi orang-orang yang fakir yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka orang kaya oleh orang-orang yang tidak mengetahui halnya, kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak.
sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tempat suci umat Islam dan merupakan rumah Allah, maka masjid sepatutnya diurus dan ditadbirkan dengan sebaik mungkin supaya segala adab-adab dan syarat-syarat dapat dipelihara dengan sempurnanya. Ini dapat dilakukan hanya apabila ahli jawatan kuasa terdiri daripada orang-orang yang ahli dalam bidang agama. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat 18 yang bermaksud, hanya yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli jabatan kuasa masjid bukan daripada ahli agama atau orang-orang yang selalu ke masjid, bagaimanakah masjid dapat diimarahkan? Terdapat juga di setengah masjid ahli jabatan kuasanya bukan daripada ahli masjid, maka hasilnya masjid tidak dapat diimarahkan, majlis ilmu tidak dapat diadakan, malahan ada di kalangan mereka tidak membenarkan majlis ilmu diadakan. Inilah yang akan terjadi jikalau masjid ditadbir oleh orang yang bukan di kalangan ahlinya. Islam mementingkan pengimarahan masjid, bukan menghiasi dengan berbagai-bagai perhiasan yang menarik seperti yang dipahami oleh setengah mereka yang jahil, yang mementingkan keindahan daripada pengimarahan. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beramal saleh serta mengetahui hak-hak masjid sahaja yang akan mengimarahkan masjid serta menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana larangan-larangan tertentu yang dikenakan ke atas orang-orang yang berada di dalam masjid, seperti berkata-kata hal dunia dan melakukan perkara-perkara kemungkaran seperti membuang benda-benda yang jijik, termasuk meludah dan sebagainya. Semua perbuatan ini adalah diharamkan melakukan di dalam masjid, walaupun pada syarak tidak dianggap najis, seperti air ludah, malah wajib pula ke atas sesiapa yang melihatnya hendaklah menghilangkannya. Ini semua hanya dapat dipatuhi oleh orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah bahawa orang-orang yang mudah mendampingi masjid rumah Allah ini adalah manusia yang bertakwa. Hidup orang-orang yang bertakwa akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu juga diingatkan bahawa ada juga orang-orang membina masjid kerana riak dan memecah belahkan di antara orang Islam. Mereka ini adalah orang-orang munafik yang sentiasa mencari jalan untuk memudaratkan orang-orang yang beriman. Sebaliknya, bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan membina masjid untuk menyucikan diri mereka zahir dan batin daripada segala sifat yang dicelah pada syarak. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 108, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Yang bermaksud, kerana sesungguhnya masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan atas dasar takwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat membersihkan dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Umat Islam adalah digalakkan supaya menjadikan masjid di dalam dunia ini sebagai tempat tumpuan untuk melipat gandakan ibadah di masjid. Yang tersebut ialah Masjidil Haram di Makkah, Masjidun Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Menurut setengah riwayat, sesiapa yang mengerjakan ibadah sembahyang satu waktu di Masjidil Haram akan digandakan pahalanya kepada 100.000 kali ganda. Di Masjid Nabawi akan digandakan pahalanya sehingga 10.000 kali ganda, dan di Masjid Al-Aqsa akan digandakan kepada 1.000 kali ganda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى رواه البخاري ومسلم, yang bermaksud tidak ditambatkan kenderaan kecuali kepada 3 buah masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Amat malang bagi umat Islam di hari ini kerana dengan jumlah umat Islam yang begitu ramai, melebihi 1000 juta orang, tidak dapat merebut kembali Masjidil Aqsa yang menjadi masjid yang ketiga terafdal di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada cengkaman Yahudi laknatullah alaih yang hanya berjumlah 5 juta orang sahaja. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu hari nanti Masjidil Aqsa akan kembali juga ke tangan orang-orang Islam. Adalah menjadi harapan kita agar masjid akan dapat menarik lebih ramai kaum muda dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti yang khusus untuk kaum muda. Majlis ilmu dan aktiviti kemasyarakatan juga perlu diperbanyakkan di masjid dalam usaha menarik lebih ramai orang Islam dari semua lapisan masyarakat agar mendekati masjid. Sama-samalah kita berganding bahu ke arah merealisasikan cita-cita murni ini, yaitu menarik kecintaan orang ramai terhadap masjid dalam usaha melahirkan generasi bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله القائل إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, kerana sesungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepadanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama berada di Masjid Raudah Pulau Butung yang telah disempurnakan perasmiannya oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman Ibni Haji Abbas yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang. Justru itu, marilah kita bersama-sama, khususnya ahli karya Pulau Butung, menggembeling tenaga memelihara dan menjaga kesucian sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memakmurkannya dengan melaksanakan ibadah di dalamnya, baik yang fardu seperti salat Jumaat, salat fardu yang 5 waktu, begitu juga yang sunat-sunat, dan seluruh aktiviti masyarakat diatur dan digerakkan dari masjid ini demi kemaslahatan umat Islam. Tua dan muda, miskin dan kaya sama-sama hadir semata-mata memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahu membahu di dalam saf, mudah-mudahan terjalin mahabbah, rasa kasih dan sayang di kalangan kita umat Islam. Apabila fungsi dan kemakmuran masjid terjaga, diharapkan sinar kemakmuran itu akan menjangkau ke rumah-rumah orang-orang Islam, masyarakat dan negara, maka akan lahirlah keluarga, masyarakat dan negara yang hidup dalam kemakmuran insya-Allah taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد اللهم بالتوفيق والهداية Maulana Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Tuanku Sultan Zainal Abidin, Tuanku Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah, wa kadzalika Maulana Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman Ibni Haji Abbas yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma haqqiqhum bis salama wal afiyati ya rabbal alamin. Allahumma arfa' maqtaka wa ghadabaka anna wa la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna waqdi hawaij as-sa'ilin واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jawatankuasa Korea kerana pada hari ini kita sama-sama telah dapat merasmikan Masjid Raudhah Pulau Betung. Juga terutama kepada Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman bin Abbas, TYT Tuan Yang Utama yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang kerana dapat hadir. Jadi saya sebagai wakil Pejabat Agama Daerah Barat Daya sekali lagi ingin mengucapkan semua jutaan terima kasih kepada yang terlibat. Mudah-mudahan kita akan sama-sama dapat menjaga kesucian dan kehormatan rumah Allah ini. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada pengurusi karya Pulau Betung, Cik Haris Makjan yang telah berjaya melaksanakan majlis perasmian Masjid Raudhah Pulau Betung. Dan untuk makluman, masjid ini telah pun didirikan 4 tahun yang lalu dengan peruntukan kerajaan pusat 1.5 juta, tetapi pembiayaan
yang telah disiapkan adalah 1.3 juta. Dan masjid ini sebenarnya telah pun dibina baru, bukan tidak ada pengubahan. Masjid lama telah pun dirobohkan. Dan pembinaan masjid ini memakan masa yang agak lama di segi proses nak membina masjid kerana beberapa hal. Namun demikian, setelah kerajaan negeri mendesak supaya masjid ini dibina, maka akhirnya dengan kesungguhan Encik Aris, maka masjid yang tersegam ini telah dapat dibina. Pada jangka asalnya masjid ini akan dibina pada tahun 1999. Tetapi beberapa kelewatan ini adalah berpunca di segi masalah pengambilan tanah dan juga beberapa masalah lain, iaitu dari segi sudut binaannya. Jadi beberapa pihak telah pun mengemukakan kita katakan plan, ya. Dan akhirnya dengan beberapa orang pakar yang ada di balik pulau ini membina dan juga menyiapkan planin bangunan ini, akhirnya maka siaplah pada 4 tahun yang lepas. Maka pada tahun 2006 masjid ini telah disempurnakan dengan jayanya, dan akhirnya setelah beberapa kali tergendala untuk majlis perasmiannya, pada awalnya adalah pada tahun lepas, kita jangka pada bulan 6 tak jadi, bulan 7 tak jadi, bulan 10 tak jadi. Akhirnya alhamdulillah hari ini kita dapat laksanakan majlis perasmian yang telah diresmikan dengan sepenuhnya oleh Tuan Yang Terutama Tuan Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Abbas. Alhamdulillah, dan sambutan yang diberikan anak khairiyah maka juga adalah baik, dan saya berharap masjid ini dapat dimanfaatkan dengan sempurna, bukan sahaja untuk majlis-majlis perkahwinan tetapi juga untuk lain-lain dari segi majlis-majlis keilmuan dan juga majlis-majlis sosial yang lain. Dan kita jadikan masjid ini sebagai apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Masjid Nabawi, dan akhirnya Masjid Nabawi hari ini merupakan sebuah institusi pengajian tinggi yang ulung di dunia dalam pengajian Islam. Walaupun masjid ini mungkinlah tidak dapat standing dengan masjid tersebut, namun aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan diharapkan akan dapat membangunkan masyarakat setempat, terutamanya generasi muda. Sekian, saya ucapkan tahniah sekali lagi, dan jawatankuasa yang ada hari ini dapat berusaha lebih gigih demi masa depan khairiyah Pulau Betung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada saya serta anak-anak khairiyah kepada Tuan Yang Terutama Tuan Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, dan juga Jabatan Agama Balik Pulau yang mana telah pun membantu bagi merasmikan masjid kami pada hari ini. Jadi saya sebagai pengurusi karah memintalah kepada semua anak-anak khairiyah, sama-samalah kita mengimarahkan masjid kita, dan bersamalah meramai-ramai iaitu dalam majlis kuliah ilmu dan juga sambutan pada hari kebesaran Islam. Jadi sama-sama kita, orang kata, membawa keluarga kita bersama-sama untuk bagi memeriahkan masjid kita ini. Sekian, terima kasih. Pertama mengucap dua kalimah syahadah kepada Allah, kita beribadah supaya hidup kita tak sesat dari dunia sampai akhirat. Rukun Islam 5 perkara, marilah kita mengerjakan.
sembahyang lima waktu, sujud kehadrat Allah yang satu, mengenal Ia supaya tentu, dengan putih bersih di kalbu. Rukun Islam lima perkara, marilah kita mengerjakannya. Ketiga Ramadan hendaklah berpuasa, lapar dahaga harus dirasa, tanda kasih sesama manusia, tauhid kepada Yang Maha Esa. Rukun Islam lima perkara, marilah kita mengerjakannya. Keempat fitrah dan memberi zakat, segantang beras pula disukat, tanda Islam sama bersahabat, Allah akan memberi berkah. Rukun Islam lima perkara, marilah kita mengerjakannya. Kelima naik haji ke Baitullah, rukun Islam sudah terjumlah, lima perkara tunailah sudah, itu semua perintah Allah. Rukun Islam lima perkara, marilah kita mengerjakannya. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Allah, Allah. Rukun Islam